selamat datang ke show Motoview episod yang pertama. Anda bersama saya, Nasha Edzira. Sebenarnya saya sangat excited untuk show yang pertama ini di mana kita akan bersama dengan tetamu yang sangat istimewa dan anda pasti dah tahu siapa yang akan bersama dengan saya untuk episod yang pertama ini. Tapi sebelum kita panggil tetamu-tetamu kita, Nasha nak terangkan tentang konsep rancangan Motoview ini di mana rancangan Motoview ini menggabungkan dunia pemotoran 2 roda, 4 roda ataupun tak ada roda langsung. Tapi tak mungkinlah kan, sukan beroda mestilah nak kena ada roda. Okey, tapi untuk episod ni kita ada 3 segmen. Di mana segmen yang pertama kita akan berbual sampai penat dengan tetamu kita. And then kita akan ke segmen yang kedua. Di mana segmen kedua tu kita akan bermain game. And segmen yang terakhir adalah segmen yang paling diminati oleh semua peminat. Di mana segmen yang ketiga kita akan bagi giveaway. Giveaway anda nak tahu macam mana? Kena tunggu sampai ke hujung rancangan ini. Jadi tanpa Nasha melengahkan masa, korang semua mesti dah penat kan dengan Nasha membebel, popek. Nasha nak jemput Hafiz Syarin dan juga Khairul Dampawi. Baiklah, bersama saya Hafiz Syarin dan juga Khairul Dampawi. Assalamualaikum Hafiz dan juga Ki. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masih mood raya ke? Masih mood raya ni, dalam raya. Kita orang tahun ni baru raya penuh. Raya penuh, puasa penuh. Tiba. Kalau tak sebelum ni tak raya kan? Sebelum ni raya tapi 2-3 hari je. Lepas tu puasa pun tak penuh lah. So kira orang kata walaupun PKP kan. Tapi kita orang appreciate the moment yang kita orang ada lah. Sebab sebelum ni memang kita orang tak dapat masa yang macam ni lah. Jadi macam mana Kit dengan Hafiz kan? Dah lama tak beruntung. Apa perasaan bila baru-baru ni Nasha tengok dekat media sosial sibuk dengan persiapan untuk perlombaan tahun ni? Kit cakap Ip. Cakap bang. Okay. Saya nak say appreciate and terima kasih kepada ZK Racing and because invite kita orang, dan kita orang ni actually SIC punya management. So saya dapat train sekali dengan ZK Racing punya riders and Khairul Dampawi sekali. So bila kita orang berkumpul time tu, tak adalah kita orang ramai-ramai dekat track tu. Kita orang buat satu motor, satu mekanik semua kan. So memang best lah bila kita jumpa rider balik semua. And rasa macam zaman-zaman kaprik dulu lah. Sebab mana kita orang datang semua kan, bila kumpul ramai-ramai tu jadi macam best lah. Kita training sekali apa semua kan. Itu yang rasa fun and enjoy lah. Bila first day dapat naik atas motor balik selama 2 bulan lebih. Lepas gian kan? Lepas gian lah, kita orang lepas gian betul-betul dekat track tu. Seharian dekat Sepang. Saya pun sama juga jawapan macam Abang Hafiz. Saya terima kasih kepada ZK sebab sediakan motor untuk kita orang training semua dan invite kita orang training sekali. Saya happy dapat training dengan Abang Hafiz, Adam dan juga rider-rider Malaysia yang lain lah. So saya sangat happy dapat bawa motor balik. Okey, Hafiz dan juga Ki, boleh tak cerita dengan kami semua macam mana korang berdua ni boleh terlibat ataupun berminat nak jadi pelumba? Pengalaman macam ni? Kiranya macam mana boleh menceburi bidang sukan pemotoran? Macam saya start daripada umur 8 tahun lagi minat dengan motor ni. And then nak cerita pun panjang, mungkin ada yang dah tahu ke apa kan cerita. Yelah tu saya kata nak throwback sikit bagi yang lupa cerita Hafiz. Yang lupa saya minat umur 8 tahun, minat motor. And then time tu ayah, biasa mak ayah kita kan, so kita so kita fokus dengan pelajaran, dengan sekolah kan. So
time tu dah start minat motor sebab dah duduk dengan ayah. And then bila saya tahu satu hari tu lepas balik sekolah tu ada satu tempat tu membuat sewa tau motor. And then saya pun pergilah tempat tu and apa orang kata tengok harga dia berapa apa semua kan. So dia orang kata RM20 selama 10 minit macam tu kot. And then time tu tak ada duit. Bila tak ada duit, ayah kan repair motor apa semua. Dia tangan kotor. Bila dia nak ambil duit kat customer tu, dia mesti panggil saya ke. So saya datang ambil duit tu. Contohlah macam ada RM75 ke, RM10 atau RM5, saya mesti try masuk dalam poket saya. So bila boleh tahan lah nakal tu. Tapi bila kelamaan-kelamaan tu dapat tahu kantoi. Bila dah kantoi tak dapat pula main motor. And then dekat seminggu ke saya kira orang kata merajuk dengan ayah saya kan. And then suddenly dia ajak saya, dia bukan maksa lah, paksa saya juga ikut dia untuk pergi beli barang untuk barang kedai, spare part motor semua. So saya kata saya tak nak, tapi dia paksa-paksa saya, tak ada orang nak jaga kedai apa semua. So saya ikut. And suddenly dia angkat motor dekat kedai member dia, bawa turun daripada almari tu. Dia bawa masuk kereta, dia kata. Lepas tu saya tanya, motor ni untuk siapa? Dia kata untuk saya. So time tu saya terus senyum mas. And start tu lah saya terus serius dengan dalam bidang motoran. And pergi sekolah pun tak betul. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali lah. Itu yang saya siap pilih hari tau saya pergi sekolah bila. Sebab Isnin ada spot check. Kadang-kadang saya tak pakai tie lah, saya rambut panjang lah. Lepas tu saya suka bawa handphone pergi sekolah. So Itu saya Isnin rasa saya takkan pergi. semua sama tu. Bawa handphone pergi sekolah tu. Mungkin. Saya rasa mungkin sama semua tu. So saya pergi sekolah, bawa handphone. So hari Selasa lah saya tak pergi. Hari Selasa saya pergi sekolah, hari Rabu saya tak pergi. Sebab wajib ke kurikulum. Balik sekolah lambat. So saya nak dengan motor saya. So saya pergi hari Selasa, Khamis, Jumaat. Jumaat best. Balik awal. Okay. Saya ingatkan Hafiz minat motor sebab dulu saya pernah tengok satu rancangan TV tu tau. Hafiz kata Hafiz minat motor sebab motor tu ada 2 tayar. Macam mana? Sebab Hafiz minat motor sebab motor tu ada 2 tayar. Betul kan? Benar cakap kan? Jangan tak mengaku. Minat juga motor sebab dia 2 tayar. Lepas tu lagi satu masa tu pocket bike kan. Pocket bike kan kecil, comel kan. Dia 2 tayar. So lebih kurang lah konsep dia. Minat tu. Okey, Kip dan juga Hafiz, kita tahu keadaan sekarang dengan pandemik COVID-19 ni kan, semestinya ramai yang mengalami masalah. Tak kira lah dari segi kewangan ke apa, tapi mesti kita akan rasa down kan. Dan sebagai seorang plumber, dan kita pun biasa dalam merasakan perasaan down ni. Jadi bagaimana Hafiz dan juga Kip naikkan balik semangat daripada rasa down tu? Macam saya rasa down tu pasti lah. Sebab kadang kekecewaan kita race tu, kita boleh perform, suddenly keadaan tak mengizinkan, macam mungkin ada masalah dengan jentera ke ataupun masalah dengan track tu ke kan. Macam weekend tu, Jumaat, Sabtu kita perform, Ahad tak perform kan. So rasa down tu pasti ada. And saya just fokus untuk improve lah mana kelemahan yang saya ada. And boleh katakan semua rider alami benda yang sama. Cuma dia kena adapt dengan cepat lah macam mana nak settlekan masalah dia. Macam saya ni tak ada, mungkin sebab life saya pun simple. Saya senang je nak tackle apa masalah saya tu. And then just mungkin kadang-kadang orang tengok dari luar, orang nampak macam tak ada masalah, tapi saya sendiri je seorang yang tahu. So saya kawal, saya sendiri lah kawal semua benda tu. Tak nak bagi orang nampak sangat ke apa kan. So kita mostly dia kadang daripada mentality lah. Bila training cukup, apa semua cukup, kita boleh kawal around the situation tu semua. Macam Kip, bagaimana pula Kip? Kip
Kip, dengar tak soalan tadi? Asal tadi ada. Tak dengar. Bagi balik. Okey Kip. Kalau kita lihat situasi sekarang kan dengan masalah pandemik COVID-19 ni, tentu ramai yang mengalami masalah kewangan dan macam-macam masalah lagi lah. Jadi mesti kita ada rasa down kan. So kita sebagai seorang pelumba selalulah rasa benda-benda macam ni. Jadi macam mana Kip atasi benda ni, naikkan balik semangat? Bagi saya pun banyak kali rasa down. Semua rider ada mengalami sama lah, masalah yang sama. Jadi bagi saya mentaliti, lepas tu kita punya, macam saya kalau saya nak hilangkan stres, saya buat something. Jadi saya lupa masalah tu. Dan saya pun tak tahu nak cakap. Macam tu lah saya cakap. Okey, tak apa. Asalkan kita dengar jawapan daripada Kip. Jadi anda berdua dah melalui banyak perubahan dalam career anda dan mana part yang paling sukar sekali? Macam ni? Kip cakap Jawab. Okey. Yang paling Anda suka yang paling suka. Bagi saya yang paling suka tahun lepas masa saya crash dekat Heres. Memang recovery saya memang ambil masa yang sangat lama. Boleh katakan setahun. Dan itu je lah yang suka bagi saya. Saya tak dapat race, saya duduk dekat hospital. Lepas tu saya tak boleh keluar. Macam mana perasaan masa tu? Perasaan saya masa tu, saya tengok jari saya tengok dah terkulai. Saya tengok, dah terkulai kan. Lepas tu, saya pun, benda nak jadi. Saya tak boleh cakap apa-apa lah. Dah saya pergi ke medical semua. Lepas tu, diorang cakap mungkin jari ni potong macam tu. Ataupun diorang boleh repair lagi lah. Lepas tu, lama lah untuk recovery tu. Saya tak buat apa-apa. Bosan lah kan. Lepas tu sampai sekarang lah jari saya tak boleh nak bengkok. Dia tegak je sebab ada skru kat situ. Dan tapi sekarang dah okey lah. Itu je lah saat-saat suka saya tahun lepas. Ada rasa give up tak masa tu? Tak ada rasa give up. Tapi mula-mula saya bawa motor, saya struggle lah. Dengan sakit, dengan tak boleh brake. Lepas tu, saya cakap saya tak boleh bawa macam ni. Masa tu tak ada skru lagi dekat saya punya jari. Saya cakap saya memang tak boleh bawa macam ni. Sebab saya tak boleh brake, saya tak boleh nak handle motor kan. Lepas tu masuk skru, lepas tu 3 kali buat surgery. Lepas tu Alhamdulillah lah okey. Cuma tak boleh nak bang je. Macam Hafiz pula, macam mana Hafiz? Saat paling suka sekali Hafiz rasa dalam kerjaya Hafiz? Paling suka kata tu banyak. Tapi macam saya tak pernah lagi mengalami seperti Kip lah. Paling suka sekali dekat setahun tidak dapat bawa motor apa semua kan. So Alhamdulillah saya still survive dekat race. Tapi paling suka sekali bila kita nak perform kan. So adaptation saya dengan track tu kadang tak serasi dengan jentera macam tahun lepas lah. Seperti, boleh katakan macam saya tahun kedua kat MotoGP, saya dengan jentera saya tak berapa keserasian. So saya tak jumpa setup tu, the result pun inconsistent. Bila inconsistent tu saya rasa down lah sikit. Itu yang saya cuba keep working hard. But at the end of the day, sampai end of season tu still struggle. So saya just say really sorry dekat team. Saya tak boleh buat apa-apa. And itu paling struggle lah saya punya, apa orang kata, saya punya season. Okey, kita dah dengar dah macam mana sukarnya Hafiz dan juga Kip. Dan kita dah tahu tentang keadaannya sukar. Jadi macam mana dengan kenangan yang paling manis sekali buat Hafiz dan juga Kip? Kip, makan Kip. Siap menang Paling manis. Siap menang. Banyak paling manis, tapi yang paling manis masa tahun 2016 lah. Itu first time saya dekat Moto3, lepas tu second race dekat World Champion. Lepas tu saya sangat happy lah saya menang perlombaan tu. Saya pun tak sangka pun time tu.
Sebab Mula-mula tu percaya masa tak yang Keith ada dekat atas podium nombor 1? percaya sebab saya leading lama masa kat Argentina tu. Cuma saya tak percaya macam saya boleh leading macam tu. Lepas tu macam ni, saya mula-mula warm up lap tu, kita orang semua pakai tyre slick. Saya try ambil corner kan. Lepas tu saya rasa macam boleh. Saya pun cubalah. Saya try sama ada saya boleh duduk depan ataupun jatuh. Itu je saya fikir. Tapi Alhamdulillah lah rezeki saya kan. Tapi saya memang sangat happy lah time tu. Memang banyak kali saya nak terjatuh. Tapi Alhamdulillah rezeki saya. Hafiz plan macam mana Hafiz? Happy. Macam saya kenangan manis yang saya plan masa tu 2018 patutnya dengan tim SIC KBS Moto2 and suddenly result bila season nak start tu apa orang kata planning team jadi lain sedikit, so saya terus pergi ke MotoGP orang kata, dan itu yang paling manis lah kenangan sebab jadi first orang kata first rider untuk naik MotoGP dan mewakili Malaysia. Tahun pertama tu memang tahun yang sangat saya boleh katakan saya bangga dengan diri saya lah, dan semua rider ingin ke situ, so bukan mudah untuk pergi ke MotoGP, tapi saya dapat peluang tu memang saya appreciate lah. Dan tahun pertama tu memang tahun yang paling manis bagi saya, walaupun di Moto2 saya pernah podium 2 kali dalam hujan. So tu pun boleh katakan kenangan manis. Tapi bila naik MotoGP ni lain sikit. Dia punya senyuman tu, dia punya apa dah, sebab dia minat dengan apa orang kata, sebab memang dah level tu yang kita nak pergi kan. So bila dapat capai kat situ, memang memang best lah dapat race dengan Rossi apa semua. Pengalaman tu memang Hafiz tu banyak yang saya belajar. Saya nak tanya, macam mana perasaan kita tahu dekat MotoGP, kategori MotoGP tu majority idola orang ramai lah kan. Macam Hafiz, masa mula dapat berlumba dalam satu track dengan Rossi, dengan Marquez, macam mana perasaan Hafiz? Perasaan saya, first kali kita nak race dengan Rossi lah. Sebab Rossi kan umur dah meningkat, umur 40 tahun. So, saya rasa tahun ni dia umur 41 kot. And then, bila dapat race dengan Rossi tu memang satu idola daripada zaman, orang kata dulu lagi lah. Zaman saya masa saya kecil lagi kan. So, bila dapat race dengan Rossi tu memang memang best lah. Masa tu satu camp pula tu dengan Yamaha. And peluang tu memang saya tak boleh lupakan lah. Kerana daripada kecil lagi kita orang minat Rossi kan. So dia memang seorang yang legend lah, boleh katakan sampai sekarang umur dia pun masih bawa lagi motor. So kita boleh ambil dia as a motivation, and kita punya target berapa jauh kita boleh pergi kan. Macam dia boleh pergi sampai 40 lebih, and kita pun kena cubalah macam mana kita nak buat sampai situ. Anda berdua dikenali sebagai pelumba yang sangat berdisiplin. Tapi kita sebagai manusia kan mesti ada rasa malas. Macam alah malas lah nak pergi fitness hari ni, malas lah nak pergi kayuh. Jadi macam mana korang berdua atasi perasaan malas tu? Siapa je? Cik cakap dulu ke apa? Okay, boleh juga. Cik cakap dulu. Okay, macam saya memang minat basikal. Saya memang minat kayuh. Jadi kalau macam adik saya pun kayuh, daripada situ pun saya boleh kayuh sekali dengan dia. Dia pun minat kayuh. Jadi saya ada kawan lah. Jadi bagi saya mungkin daripada situ hilang sifat malas tu. Bila saya ada kawan, ada yang jenis satu kepala lah. Training sama-sama semua. Dan tu je lah saya nak cakap. Saya tak tahu nak cakap. Sekali pun tak ada rasa malas. Ada juga bila sampai kita macam penat sangat, ada macam malas esok nak bangun pagi. Tapi benda tu kita kena buat. So kita kena buat lah. Hafiz, macam mana Hafiz?
Macam saya, of course, ada je kita punya karakter macam orang biasa. Kadang malas nak training apa semua kan. Tapi macam bila kita dah masuk dalam bidang serius untuk bersukan, kita dah memang letak nak berjaya kan. So, training tu adalah satu kita punya bantulah daripada kita, tulang belakang kita kan. So, macam saya, Alhamdulillah saya ada ramai kawan yang suka berkayuh. Saya pun suka kayuh seperti kip apa semua kan. Dan saya suka main bola. Dan bila sukan-sukan ni, that's why saya kadang-kadang cuba cari kawan yang bersukan lain daripada yang saya suka. Dan bila orang kata macam kayuh, saya kenal Ali Saleh, dia memang pelumba. Orang kata basikal Malaysia yang paling top sekarang ni. So, saya banyaklah belajar dengan dia, seperti Anwar Manan apa semua kan. And so, benda-benda tu yang membuat saya kurang malas lah. Kita memang nak orang kata bekerja keras untuk diri sendiri. And untuk berjaya mesti nak ada satu KPI kan, target untuk diri sendiri. Malas tu sure ada, malas dia. Kadang-kadang kita orang rehat 1-2 hari sebab kadang overtrain ke apa kan. So macam sekarang ni saya dah train 1 week over, and then kita ambil rest, and then petang sekarang baru training. So kena plan lah. Malas tu saya rasa dah kurang kot. Macam mungkin 20% macam tu lah. 80% tu semua kita letak dekat training lah. 80 lebih persen macam tu lah. Mungkin 10% je malas ke apa. So kalau malas tak berjaya lah kan. Kalau malas tak berjaya lah. And then kalau malas, macam mana lah, susah nak stay lama lah, macam tu lah. Jadi anda berdua ada tak personal sponsor yang menaja Hafiz dan juga Kip sekarang ni? Kalau saya, Alhamdulillah ada personal sponsor by UNW, iaitu brand oil daripada Malaysia, company Malaysia. So saya terima kasih kepada UNW kerana support saya. And Red Bull and seperti company-company lain macam support barang sukan saya seperti Nike dan Garmin lah. So apa pun terima kasih kepada diorang yang kena support saya. Macam Kip ada sponsor peribadi ke? Personal sponsor saya tak ada personal sponsor. Cuma team je lah. Okay, tak apa, Petronas, jaga. Okey, Hafiz dan juga Kip, ada tak apa-apa merchandise yang boleh peminat-peminat Hafiz dan juga Kip beli, dan apa link dan juga media sosial yang boleh peminat-peminat ikuti merchandise Hafiz dan juga Kip? Macam saya, merchandise saya official merchandise, Pescom merchandise, Instagram punya nama. Korang boleh DM kat situ, and dia orang akan balas and apa design yang korang nak. Cuma sebabkan PKP ni saya tak banyak, season pun tertunda, saya tak banyak keluarkan baju. So insyaAllah dalam 2 minggu lagi ataupun minggu depan design baru akan ada lah, akan keluar. Kip ada merchandise sendiri Kip? Ada kan? Saya ada nampak Tak ada. Instagram. Dulu je. Sebelum ni ada. So ada planning tak nak buat? Saya pun tak sure lah sebab saya tak ada macam mana. Macam kat sini susah tempat nak buat baju semua. Jadi insyaAllah nanti saya akan buat lah. Okey, soalan terakhir kalau kita lihat jadual MotoGP 2020 dah keluar. So macam mana preparation? Mestilah kalau tengok preparation memang dah pergi training, pergi kayuh semua. Jadi macam mana target untuk tahun ni? Target tahun ni agak berlainan lah sikit daripada tahun sebelum ni. Tapi apa yang kita letak on diri sendiri memang nak on top lah kan. So cuma race kali ni mungkin agak
agak berlainan daripada season sebelum ni sebab race back to back and then rehat seminggu and then lepas tu back to back lagi, lepas tu rehat seminggu and then back to back lagi. So mungkin kita orang ni akan stay Spain sampai hujung tahun. Mungkin dalam sekarang bulan kalau contoh bulan 7 pergi 8, 9, 10, 11 kita orang akan 4 bulan kita orang mungkin spend kita punya masa dekat Europe. So kita orang memerlukan visa juga nak stay lebih daripada 90 hari. And kita orang pun tengah tunggulah keadaan macam mana. Sebab sekarang ni pun tak boleh nak rentas ke luar negara lagi dah kan. Sebab sebab ada SOP lagi semua. So kita orang berharap benda ni boleh pulih secepat yang mungkin supaya pergerakan kita orang ni tak ada terganggu lah. Biarpun kita kena ready bila season dah start. Kip, tahun ni target macam mana? So tahun ni memang agak lain daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sama juga macam Hafiz cakap tadi. Cuma sekarang kita orang training untuk dapatkan balik kita orang punya feel dengan fizikal semua. Sebab kita orang masa PKP kita orang duduk rumah semua tak sama kalau kita training dekat rumah dengan dekat luar. Jadi bagi saya mungkin sekarang kena lebihkan training dengan motor lah sebab kita mungkin race pada bulan 7 nanti. Dan saya harap dapat pulih secepat mungkin sebab sekarang tak boleh nak fly ke luar negara. So itu je lah yang saya target untuk tahun ni. Try untuk capaikan impian saya untuk fight dekat depan dan macam mana pun saya akan cuba yang terbaik untuk diri saya, family saya dan juga tim saya dan juga rakyat Malaysia. Baiklah, kita pun dah berbual panjang dengan Hafiz dan juga Kip. Korang mesti bosan juga kan duduk macam ni je. Jadi kita akan ke segmen yang kedua, di mana segmen kedua ni kita akan main game. Di mana Hafiz dan juga Kip kena jawab beberapa soalan yang akan Nasha tanya. Dan dan game itu dinamakan pernah ke tak pernah. Jadi kalau pernah, korang kena buat O macam ni. And then kalau tak pernah, korang kena buat X. Jangan tipu tau. Baiklah, kita dah dengar Hafiz dan juga Kip berbual panjang. Dah banyak dah mereka kongsikan macam mana mereka mula berlumba dan pengalaman-pengalaman dan saat paling sukar. Dan juga kita dengar kenangan manis semua. Jadi dah panjang sangat dah tu. Kita akan ke segmen yang kedua. Di mana segmen ini kita akan bermain game dengan Hafiz dan juga Kip. Iaitu game dia pernah ataupun tak pernah. Jadi Hafiz dan Kip, korang kena buat macam ni. Kalau pernah, korang kena tunjuk O. And then kalau tak pernah, kena tunjuk X. Jadi jangan tipu, okey? Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Pernah ke tak pernah menangis ketika jatuh di dalam lita? Jadi Hafiz. Masa bila tu? Hafiz. Masa saya time 2007 main Yamaha GV Cup. So time tu race tu saya menang tau. Dia lain sikit. Race tu saya menang. Tapi tayar saya tak perasan. Time tu saya kecil kan. Nak stand motor tu pun susah kat grid. So saya punya tayar tu betul-betul terlepas sikit daripada lain. So walaupun saya tak start jump start tapi dikirakan jump start tau. So time tu memang saya frust lah. Saya dah menang, dah tinggal orang jauh, dah podium kat Perlis tapi tak dapat. Hari tu kena pulang balik. Macam Kip pula? Masa bila tu Kip? Saya first time saya bawa motor, first time saya dapat motor lah bawa dekat track, saya jatuh lepas tu mula-mula tu saya tak nangis. Bila dah pergi hospital, X-ray, doktor cakap retak, time tu lah saya nangis. Mesti kan korang menangis tak sangka idola Malaysia nangis juga. Dia tak pernah nangis. Semua orang pernah nangis tau. Semua orang pernah nangis. Tipu lah tak nangis. Nasha tak pernah nangis. Tiba. Okey, kita ke soalan yang kedua.
Pernah ke tak pernah terjatuh semasa wheelie motor? Nanti Pernah. Dekat track ke apa? tak kisah. Ataupun kat luar? Dekat Pernah luar, lah, saya- pernah. saya Kat pernah. luar sekali lah kita pernah. Saya nak kali jatuh kat luar dulu. Macam mana boleh jatuh? Kadang-kadang terlebih pulas. Tapi saya jarang lah jatuh wheelie tu. Tapi saya jatuh bila throttle sangkut, saya terlanggar divider. Fly tu saya. Pergi pokok tu. Peluk pokok tu. Masa tu Habis umur luka kat sini semua. Dan tu umur berapa tah, saya pun tak ingat. Tapi yang tu paling kelakar lah. Wheelie jatuh tu macam tak kerap sangat. Tapi adalah sekali dua tu pernah. Tapi yang kelakar tu lah. Yang saya pulas throttle V1 tu. Sekali sangkut. Straight saya pergi. Tak boleh break. Habis kena marah dengan bapak masa tu. Tak tahu lah. Rasa ya kot. Sebab ayah, motor customer kan. Tapi motor member ayah saya kata, kau ni buat apa dengan motor ni sampai jadi macam ni. So dia repair lah motor tu. Selamat saya tak jatuh. Divider tinggi ni je. Tapi ada longkang. Lepas tu pokok besar tau. Ngam-ngam saya fly pergi pokok tu. Nasib baik lah customer tu tak mengamuk ke apa. Macam Kip, masa bila Kip? Masa rempit ke? Sebab kat luar Masa saya rempit dulu. Saya dulu besoknya nak raya. Lepas tu macam malam-malam biasa lah kan. Lepas tu saya naik 125 masa tu. Ini paling saya ingat sebab esoknya nak raya. Sebab saya wheelie. Saya pijak stand belakang. Lepas tu terlebih pulas. Terbalik. Habis lagian saya jatuh masa tu kan. Lepas tu saya balik. Saya pakai lengan panjang ni. Baju jangan bagi ayah nampak kan. Sebab tu dia bising. Kalau ayah nampak, kena bantai ke apa? Bantai tak lah. Dia bising lah. Lepas tu, lepas tu Motor saya kena cakap kunci saya dah. jatuh. Lepas tu saya cakap saya jatuh kat depan ni ada pasir. Itu je lah. Saya tak cakap saya jatuh wheelie apa semua. Ini kalau rasanya kalau ayah dengar mesti dia dah tahu sebab apa. Sekarang kalau dia tahu pun tak apa lah. Dah lama kan. Okey, soalan seterusnya Pernah ke tak pernah sakit perut semasa dekat starting ataupun semasa perlumbaan? Ada. Saya ada. Saya tak pernah. Saya sakit perut tu bukan sakit perut nak terberak. Tapi dia bukan tak rasa, kita terasa nak buang kat situ. Tapi dia macam perut tak sedap tu lah. Ada lah. Lepas tu 2016 tu lah saya kena food poisoning daripada Malaysia sampai kat Spain. So saya race tu masa weekend tu Jumaat saya tak keluar langsung. Hari Sabtu saya keluar free practice 3 lepas tu qualifying. And then race tu berbekalkan saya menira dengan air energy sikit lepas tu dengan pisang je. So race pun petak 20 lebih rasanya time tu. And slow-slow saya tingkat dapat 1 point lah dekat Valencia tu. Sebab race Valencia tu memang agak sukar. Sebelum ni memang susah saya nak score point. And that race yang buat saya macam tak percaya lah dengan sakit perut saya boleh slow-slow one by one saya potong saya dapat nombor 15 masa tu lah. kalau tak Tu sakit perut, lah. kalau tak sakit perut lagi depan lah. Tak pasti, mungkin insyaAllah. Sebab masa tu tahun yang 2016 tu mostly banyak fight dekat top 10. So apa pun rasa best lah masa 2 tahun di Moto2 dengan 2016 dengan 2017 tu. Sebab masa banyak fight di depan. And makin improve lah. Cuma masa 2018 tu suddenly dapat peluang ke MotoGP tu yang paling manis lah. Nanti lah kalau free nanti. Okay? Okey, seterusnya kita akan tanya soalan daripada fan. Soalan banyak sebenarnya tapi Nasha pilih random je lah untuk anda berdua ni. Dan untuk soalan pertama, untuk Hafiz Syahrin ya. Macam mana boleh terjumpa isteri? Soalan dari Ame Vivo. Macam mana terjumpa isteri? Macam mana terjumpa isteri? Tak ada pun. Macam mana terjumpa isteri? Saya mengenal dia melalui Instagram. So dari situlah kita orang kenal, kawan sampai sekarang dah kahwin dah pun.
Okay, Amir Vivo boleh dengar jawapan Hafiz. Okey, seterusnya soalan untuk Hafiz daripada Cool Bikers di mana dia bertanyakan apakah pekerjaan Hafiz kalau bukan pelumbu motor? Saya dulu minat bola. Saya kat sekolah dulu boleh katakan tak adalah power, tapi kat sekolah tu memang terpilih lah untuk jadi seorang player bola untuk sekolah kan. Tapi dalam masa yang sama saya jadi seorang pelumbu motor, masa tu dah minat motor. So bila training bola ke apa saya pergi. Tapi bila game saya tak pergi sebab game tu memang selalu akan clash dengan saya punya race. So saya decide saya pergi main motor. So saya rasa bola lah kot kalau saya tak jadi seorang pelumbu motor. Sebab time tu memang sukan yang saya suka. Okey, baiklah. Soalan seterusnya untuk Kip daripada Helmi Zainal. Dia bertanyakan, lepas turun Moto3, nak naik balik tak Moto 2? Kalau ada rezeki, ada peluang naik motor tu balik. Pendek je Tapi jawapan, cakap. Saya tak tahu nak cakap apa. Tapi saya Dia malu. sebenarnya 2016 dulu, 2017 saya nak continue lagi dekat Moto3. Tapi ada dekat team kan, team yang decide. Jadi saya memang tak nak pergi Moto2 masa 2017 tu. Saya cakap saya memang nak stay at least 2 tahun lagi macam tu dekat Moto3. Tapi team decide untuk saya pergi Moto2, saya tak ada choice lah. Kalau saya tak pergi ke Moto2 tu, saya tak ada seat. Jadi saya kena pergi Moto2. Okey Hafiz, soalan dari orang yang sama di mana dia bertanyakan, apa rasa masa dekat starting grid tu? Apakah perasaan dekat starting? Kadang-kadang it depends situation kita dekat position yang mana tau. Kadang-kadang bila kita tengah perform weekend tu dan kita start depan, so that time lah yang kita akan rasa nervous macam kita memang boleh perform. So macam contoh kita start top 10 kan, kita mesti nak orang kata apa, nak improve lagi daripada top 10 tu kan. So itu yang membuat kita lebih nervous lah. Sebab bila soon dah start, kita akan hilang lah rasa nervous tu. Okey, itu saja soalan daripada fan-fan. Tapi sebenarnya banyak. Nasha ambil random je lah. Dan kita dah sampai ke penghujung di mana segmen bersama Hafiz dan juga Kip ini. Dan ada kata-kata akhir tak untuk peminat-peminat anda berdua? Okay, apa pun saya nak berikan ucapan terima kasih kerana support kita orang as a rider untuk YK Malaysia ni. Dan kita orang akan buat yang terbaik. Dan pastinya nak podium tu mesti ada harapan tu. Cuma mungkin kadang-kadang keadaan belum mengizinkan kita, just usahalah yang kita orang mampu. InsyaAllah dengan sokongan korang kita akan bagi more than 100% lah. Okey, pertama sekali saya terima kasih kepada Motoview invite saya live sekarang ni. Dan kepada peminat saya terima kasih sangat-sangat sebab support rider-rider Malaysia, saya dan juga Hafiz dan juga rider Malaysia yang lain. Dan teruskan support kita orang dan insyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik untuk semua orang. Terima kasih Hafiz, terima kasih Kip. Dan kita akan ke segmen yang ketiga. Di mana segmen ketiga ni semua orang suka, di mana kita akan bagi giveaway. Baiklah, kita dah ke segmen yang ketiga sekarang ini. Segmen yang paling disukai oleh penonton-penonton di mana kita akan bagi giveaway. Korang pun dah tahu kan macam mana nak dapatkan giveaway, tapi Nasha nak terangkan sekali lagi di mana giveaway ni kalau nak dapat, korang kena komen yang pertama, komen ke-10, komen ke-18, ke-30 dan juga komen yang ke-50. Nak tahu dapat apa? Tak tahu? Ni mesti yang tak tengok tu mesti tak tahu nak dapat apa kan? Jap, Nasha tunjuk. Ini dia baju sumbangan daripada Malaysian Cup Prix. Cantik kan? Eksklusif tau untuk korang semua yang komen akan dapat baju ni. Tadi depan dan ini belakang. Jadi jangan lupa
untuk komen pertama, komen ke 10, 18, 30 dan 50. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Motoview. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton dan kita akan berjumpa lagi di episod yang kedua. Paling penting sekali, jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe YouTube channel Motoview dan tekanlah button notification, like, comment and share. Apa-apa yang korang nak komen, kita orang akan baca nanti. Okey, itu saja. Kita akan berjumpa lagi di episod yang kedua. Dari saya, Nasha Ezira. Bye! Bye. Bye, insyaAllah. Thank you guys. Bye. Oh. Bye. Bye. Thank you. Bye.